We are now in Chapter 8, Process Costing Part 3, Journal. So, dalam proses costing, pelajar telah menguasai step-step untuk menyediakan production cost report. So, dalam production cost report ni, ataupun kalau soalan tak minta production cost report, so student kena menjawab mengikut kehendak soalan dan setiap kehendak soalan perlu dilabelkan dalam jadual ini. So, dalam chapter ni, berdasarkan jawapan ini, hanya 2 sahaja jurnal yang sepatutnya kamu rekod menggunakan maklumat dalam jadual ni. Yang pertama, kita akan rekod current cost. So, kita rekod current cost. Macam mana nak rekod current cost? Kita akan rekod 1, 2, 3, 4 nilai ini. So, conversion cost mesti diasingkan direct labor dan juga overhead. Okey, nanti kita tengok. Dan yang kedua, jurnal yang kedua adalah jurnal untuk merekod transfer out. Transfer out ataupun nama lain dia adalah complete cost ataupun nama lain lagi adalah finish cost yang dah siap. Ini semua yang work in process. Okey, macam mana kita nak rekod dia? Ini kita tengok contoh untuk bukan department yang pertama, mungkin di kedua, ketiga, sebab dia ada transfer in cost, transfer daripada department sebelumnya. Okey, macam mana kita nak rekod? Yang pertama, pastikan ada tarikh. Sebab tarikh ni kadang-kadang ada markah. Kemudian kita akan debitkan work in process department yang current ni. Department yang current akan bertambah work in process department 2. Kalau ini soalan kata department finishing department, so kamu kena tulis work in process finishing department. Pastikan ada perkataan inventory di depan. Kemudian kreditnya apa? Kredit dia adalah nilai yang ini. Semua nilai ni. Debit work in process sebanyak total 359750. Masukkan 359750. Next, transfer in cost yang dibawa daripada jabatan sebelumnya. Kreditkan jabatan sebelumnya, kreditkan department 1 sebanyak 204750. Debitkan work in process department 2. Ini kalau kita buat secara berasingan, ini adalah to record transfer in cost. Okey, kemudian yang kedua 45,000 ni direct material cost, credit inventory of raw material 45,000, ataupun juga boleh record secara berasingan debit inventory work in process, credit inventory of raw material to record cost of direct material cost. Okey, yang ketiga conversion cost ni. Conversion cost ni kita tidak ada account conversion cost. Account yang kita ada adalah account wages payable untuk buruh langsung, untuk direct labor dan juga account overhead. So, conversion cost ni perlu diasingkan. Sekiranya soalan tersebut minta untuk kamu membuat journal, maka soalan akan bagi maklumat untuk mengasingkan wages payable dan juga overhead. Okey, untuk contoh ni, katakan soalan bagi maklumat berkaitan dengan overhead. Ini adalah POR. Overhead adalah 60% daripada direct labor cost. So, macam mana kita nak kira? Dia bukan 60% daripada conversion cost, dia adalah 60% daripada direct labor cost. So, berapa direct labor cost pun kita tak tahu. So, kita perlukan knowledge dalam matematik. Kita tengok macam mana kita nak mengasingkan direct labor cost dan juga overhead. Overhead plus dengan direct labor cost, kita akan dapat 110,000. Ini adalah conversion cost. Next, soalan kata overhead adalah 60% daripada direct labor cost. So, gantikan overhead dengan 0.6 direct labor cost ataupun 60% times direct labor cost. Okey, plus dengan direct labor cost sama, kita akan dapat equal to 110,000. Ini matematik je lah. So, kamu selesaikan persamaan ni, kita akan dapat direct labor cost equal to 68,750 ringgit. So, masukkan direct labor cost 68750. Okey, lepas tu baru kita kira overhead. So, the rest tu adalah overhead. Overhead plus dengan direct labor cost equal to 110,000. So, kita akan dapat nilai overhead 41250. So, masukkan nilai dekat sini. Ini kamu kena hati-hati. 60% daripada conversion cost ke 60% daripada direct labor cost. Okey, to record apa? To record current cost. To record current cost. Ini yang kita akan record. Okey, next. Ini adalah work in process. Kemudian, yang mana yang telah siap, kita tidak boleh biarkan dia dalam work in process. Kita kena kreditkan work in process yang mana yang dah siap. Dia bukan lagi work in process, dia akan jadi finished good. So, pastikan ada perkataan inventory of finished good, inventory of work in process. Yang telah siap, nilai dia 362,000. So, kita kreditkan work in process 362,000. Kita debitkan finished good 362,000. To record cost of finish good. Kalau kamu tulis to record transfer out cost pun boleh sebenarnya.
Okey, ini sahaja 2 jurnal yang sepatutnya kamu tahu dalam chapter 8. Walau bagaimanapun, satu extra knowledge yang cikgu nak sebut dekat sini, soalan juga sebenarnya boleh minta kamu sediakan jurnal untuk merekod jualan. So, soalan akan bagi maklumat lah. Andai kata 50% daripada barang yang dah siap ni telah terjual pada harga markup 140 ataupun harga markup 40%. So, sediakan catatan jurnal untuk merekod jualan pada hujung tempoh perakawanan. So, macam mana kita nak rekod dia? Kita akan kreditkan finish good. So, finish good yang kita rekod 362 tadi, kita akan kurangkan sebanyak 50%. Sebab 50% ini bukan lagi finish good, dia telah dijual. Debit dia apa? Debitkan cost of goods sold. Dan pada hari yang sama, kita akan terima tunai. Tunai kita akan bertambah 253. Macam mana dapat 253? 253 ni setelah kita markup 40%. Kos dia 181, harga jual dia 253. Debitkan cash ataupun account receivable, credit inventory. So, ini juga hati-hati dengan soalan. Kadang-kadang soalan memang specifically mention dibuat on credit ataupun on cash. To record sales on credit ataupun sales on cash. Okey, itu cerita tentang journal.